Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Rasid bin Masri. Saya Muhammad Adli Haikal bin Muhammad Fauzi. Saya Nur Syuhada binti Amsyur. Dan saya Nurul Arbiatul Syafika binti Edi Yusuf. Baiklah, dalam video ini kami akan membentangkan kerja kursus tugasan 3 bagi subjek BMM 1054 yaitu Morfologi Bahasa Melayu. Berikut merupakan arahan tugasan. Perkataan dalam bahasa Melayu dapat digolongkan kepada kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan kata tugas. Secara berkumpulan, aplikasikan imbuhan kata nama, kata kerja, dan kata adjektif secara jelas, menarik, dan berkesan sama ada secara persembahan ataupun melalui aktiviti yang interaktif. Merujuk kepada arahan tugasan, dapat disimpulkan bahawa golongan kata terbahagi kepada 4 jenis, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata tugas. Namun, hanya 3 daripada keempat-empat jenis golongan kata ini yang boleh menerima imbuhan, sama ada imbuhan awalan, akhiran, apitan ataupun sisipan. Golongan kata yang boleh menerima imbuhan ialah kata nama, kata kerja, dan juga kata adjektif. Oleh itu, dalam tugasan ini, kami diminta untuk merancang dan melakukan suatu aktiviti dengan mengaplikasikan imbuhan pada kata nama, kata kerja, dan juga kata adjektif secara jelas dan menarik. Dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan tentang 8 komponen penting. Yang pertama, apakah aktiviti yang dipilih? Kedua, pernyataan masalah. Kemudian, tujuan atau objektif aktiviti. Yang keempat, siapakah kumpulan sasaran bagi aktiviti yang kami pilih? Seterusnya, cara-cara pelaksanaan aktiviti. Kemudian, apakah kesukaran yang kami hadapi untuk melaksanakan aktiviti ini secara alam maya ataupun semasa perintah kawalan pergerakan ini berkuat kuasa? Yang ketujuh, kami juga ada menyelitkan harapan daripada aktiviti ini. Akhir sekali, kesimpulan secara keseluruhannya. Baiklah, aktiviti yang kami pilih ialah bingo kata. Aktiviti ini merupakan adaptasi daripada permainan bingo yang menggunakan nombor atau angka. Tetapi, dalam aktiviti ini, kami telah mengolah sedikit dengan menggantikan nombor dengan perkataan atau kata dasar. Maka dengan itu, terbentuklah satu aktiviti yang baharu, iaitu bingo kata. Baiklah, berdasarkan perbincangan kami telah menyenaraikan beberapa masalah yang dihadapi semasa menjalankan aktiviti bingo kata ini. Antara masalah yang dihadapi ialah murid kurang memahami tentang golongan kata. Selain itu, murid juga sukar untuk menggabungkan imbuhan yang sesuai seperti imbuhan men dan pen bagi setiap jenis golongan kata. Masalah lainnya ialah kesukaran untuk mengawal murid-murid dalam kelas semasa menjalankan aktiviti ini. Oleh hal yang demikian, kami perlu memberikan arahan yang jelas, ringkas serta mudah supaya murid-murid dapat memahami arahan dengan lebih jelas serta objektif aktiviti ini kan dapat dicapai. Baiklah, berdasarkan perbincangan kami telah menyenaraikan beberapa masalah yang dihadapi semasa menjalankan aktiviti bingo kata ini. Antara masalah yang dihadapi ialah murid kurang memahami tentang golongan kata. Selain itu, murid juga sukar untuk menggabungkan imbuhan yang sesuai seperti imbuhan men dan pen bagi setiap jenis golongan kata. Masalah lainnya ialah kesukaran untuk mengawal murid-murid dalam kelas semasa menjalankan aktiviti ini. Oleh hal yang demikian, kami perlu memberikan arahan yang jelas, ringkas serta mudah supaya murid-murid dapat memahami arahan dengan lebih jelas serta objektif aktiviti ini kan dapat dicapai.
Seterusnya kita masuk kepada kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran bagi aktiviti ini ialah pelajar IPG, yaitu pelajar BMSK 1. Aktiviti ini telah dijalankan di kelas BMSK 1 untuk menguji serta menambahkan lagi tahap penguasaan mereka tentang golongan kata. Selain pelajar IPG, aktiviti ini juga sesuai untuk dijalankan bagi murid-murid sekolah rendah. Hal ini karena aktiviti ini mampu menarik minat murid untuk mendalami serta memahami golongan kata dengan lebih jelas, di samping mereka dapat berhibur. Tambahan pula, aktiviti ini memerlukan mereka untuk bekerja dalam sepasukan. Oleh itu, semangat kerjasama dalam diri murid-murid akan dapat dipertingkatkan. Baiklah, kita akan masuk pada bahagian yang dinanti-nantikan, yaitu pelaksanaan aktiviti yang bernama Bingo Kata. Oke, berikut merupakan pelan susun atur aktiviti Bingo Kata yang dijalankan di dalam kelas. Dan untuk makluman, setiap meja telah disediakan satu kertas bingo dan satu kertas jadwal pengkelasan imbuhan untuk setiap kumpulan. Baik, yang pertama, 21 pelajar di dalam kelas akan dibahagikan kepada 4 kumpulan, yaitu kumpulan 1, 2, 3, dan 4. Dan di mana terdapat 4 kumpulan akan mempunyai 5 orang ahli dan 1 kumpulan akan terdiri daripada 6 orang ahli. Baik, yang kedua, apabila semua telah bersedia, maka loceng pun akan dibunyikan ting 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 sebagai tanda bermulanya aktiviti dan masa 15 menit akan mula dikira. Pada ketika itu, slide akan memaparkan 25 kata dasar pada papan putih dan setiap kumpulan akan menyalin ke semua kata dasar tersebut ke atas kertas bingo mengikut susunan merawak. Berikut merupakan contoh-contoh 25 kata dasar yang akan dipaparkan pada papan putih menggunakan slide pembentangan. Perkataan inilah yang akan dicantumkan dengan imbuhan yang bakal dicabut daripada kotak imbuhan kumpulan masing-masing untuk menerbitkan satu kata sama ada kata nama, kata kerja maupun kata adjektif. Dan berikut pula merupakan contoh kertas bingo yang akan digunakan untuk diisi dengan 25 kata dasar yang telah disalin daripada papan putih. Susunan kata dasar tersebut adalah mengikut kehendak pelajar, kerana pada akhir nanti susunan tersebut yang akan menentukan nasib kumpulan tersebut, sama ada pembentukan kata itu akan mempercepatkan ataupun memperlambatkan penyiapan tugasan kertas bingo. Baik. Yang ketiga, setelah selesai menyalin, seorang wakil daripada kumpulan akan bergerak ke kotak imbuhan dan yang terletak di hadapan kelas untuk mencabut satu kertas imbuhan yang ada dalam kotak untuk disesuaikan dengan kata dasar pada kertas bingo. Dan berikut merupakan contoh jenis-jenis imbuhan yang terdapat pada kotak 1, 2, 3, dan 4 yang merangkumi imbuhan yang membentuk kata nama, kata kerja, dan kata adjektif dan telah dicampur adukan dalam kotak tersebut. Dan sebenarnya bilangan imbuhan yang telah disediakan dalam kotak ini adalah lebih daripada yang sepatutnya kerana bagi menambah cabaran dalam aktiviti ini. Yang keempat pula, pelajar akan kembali ke tempat asal mereka. Kemudian imbuhan yang telah diambil akan disalin ke dalam jadual pengkelasan dan dipadankan dengan mana-mana kata dasar yang sesuai untuk menghasilkan satu ayat terbitan. Disinilah cabaran bagi permainan ini, di mana jika pelajar dapat imbuhan yang tidak sesuai dengan mana-mana kata dasar, maka pusingan itu hanyalah dikira sebagai sia-sia dan hanya membuang masa kumpulan tersebut. Okey, seterusnya. Berikut merupakan contoh jadual pengkelasan imbuhan yang akan diisi oleh setiap kumpulan untuk memadankan kata dasar dengan imbuhan yang dicabut secara rawak daripada kotak tersebut. Langkah yang kelima adalah langkah 1 hingga 4 akan diulang oleh pelajar seterusnya daripada kumpulan tersebut sehinggalah masa tamat. Kering! Kertas bingo juga hendaklah dilorikkan sehingga mendapat 5 lorekan silang dan apabila selesai, kumpulan tersebut harus jerit bingo. Okey. Hadiah akan diberikan pula berdasarkan 2 kategori, iaitu kepada kumpulan yang menyiapkan tugasan bingo dengan pantas dan kepada kumpulan yang banyak menghasilkan padanan imbuhan dan kata dasar dengan tepat. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada kesukaran untuk melaksanakan aktiviti semasa perintah kawalan pergerakan ataupun secara alamaya. Seperti yang kita tahu, pembentangan dan aktiviti tugasan 3 dilaksanakan secara langsung. Namun kini terpaksa dilakukan secara alamaya akibat tempias daripada masalah yang melanda dunia pada ketika ini dan sudah semestinya akan timbul beberapa
permasalahan. Seperti yang pertama, perbincangan antara ahli kumpulan sukar untuk dilaksanakan kerana hanya dapat berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram dan bukan secara perbincangan secara berdepan, secara langsung. Dan setengah ahli kumpulan pula tidak dapat terlibat dalam perbincangan kerana akibat kesibukan dan ketiadaan rangkaian internet. Dan masalah yang kedua pula adalah aktiviti ini tidak dapat dilaksanakan melalui kaedah pembentangan secara langsung melalui alam maya kerana ahli kumpulan hanya dapat membuat video masing-masing yang dapat dicantumkan menjadi sebuah video seperti video ini. Tiada komunikasi antara ahli semasa pembentangan. Okey, masalah yang ketiga pula adalah aktiviti ini memerlukan penglibatan pelajar sebagai penguji pelaksanaan aktiviti ini. Malangnya aktiviti ini hanya diterangkan melalui lisan, melalui video, tanpa penglibatan langsung para pelajar. Dan ini akan menyebabkan pelaksanaan aktiviti juga tidak dapat difahami dengan jelas dan kerana ketiadaan simulasi. Dan yang terakhir sekali adalah masalah rangkaian internet. Okey. Hal ini akan menjejaskan pelaksanaan aktiviti kerana aktiviti ini memerlukan penglibatan penuh daripada kesemua pelajar agar semua pelajar dapat terlibat dan tidak ada pelajar yang ketinggalan. Harapan melalui aktiviti ini iaitu yang pertama, diharapkan murid dapat membezakan imbuhan kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Yang kedua, diharapkan murid dapat menguasai golongan kata. Yang ketiga, diharapkan murid dapat bekerjasama dalam kumpulan. Yang keempat, diharapkan agar murid dapat belajar untuk menepati masa. Dan yang kelima, diharapkan agar murid dapat mengikuti arahan yang diberikan dengan baik. Kesimpulannya, sebagai bakal guru yang kreatif dan inovatif, kita mestilah bijak dalam mempelbagaikan aktiviti semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan agar murid-murid sentiasa bersemangat di samping dapat membuka minda murid-murid. Pelbagai aktiviti yang menarik boleh diaplikasikan dalam sesuatu tajuk pembelajaran. Oleh itu, gunakanlah kreativiti yang ada untuk membuatkan pembelajaran menjadi lebih menarik selain memenuhi aspirasi pendidikan negara ke arah pendidikan abad ke-21. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.